berasal dari Kelantan. Saya merupakan founder kepada grup Dare to Dream. Alhamdulillah, pada Januari 2022, genaplah 5 tahun saya bina legasi Dare to Dream. Terima kasih buat Shaikly Malaysia kerana sekali lagi menjemput Mi untuk menjadi guest speaker untuk BLNC 2022. You all nak tahu satu perkara tak? Impian Mi yang paling besar daripada dulu, Mi nak sangat jadi speaker untuk event besar Shaikly. Dulu, masa mula-mula Mi start, Mi dah pasang impian. Bila Mi pergi event Shaikly, Mi tengok masa-masa hebat berucap atas stage. Mi rasa macam, ya Allah, teringin aku nak jadi macam dia. Teringin aku untuk jadi dekat situ juga. Alhamdulillah, tak sangka hari ni Allah izinkan untuk Mi berada dekat sini di hadapan anda semua. Impian menjadi kenyataan. Hari ni, Mi nak share satu cerita dengan korang. Siapa nak tahu? Dulu, masa Mi pergi event BLNC, Mi tak ada tim tau. Masa tu, D2D baru je ditubuhkan. Mi masih ingat, Mi pergi BLNC berdua je dengan Mi punya kakak, iaitu Master Mami lah, mentor bisnes Mi. Masa tu, semua orang tanya Mi grup mana? Mi dari Master mana? Mi jawablah Mi dari grup D2D, dari grup TAT. Tapi tak ada siapa yang kenal. Mi sebut Mi di bawah Master Mami, diorang pun tak kenal. Kemudian, apa yang Mi paling ingat waktu tu kan? Mi tengok master daripada grup lain berkumpul ramai-ramai dengan leaders dia. Mi rasa macam, ya Allah, seronoknya. Di saat Mi berdua sahaja dengan Master Mami, tapi mereka ada beratus leaders dalam tim mereka. Pergi tandas pun ada mereka, pergi makan pun ada mereka. Sampai Mi rasa macam, ya Allah, kecilnya aku. Waktu tu Mi cakap dekat Master Mami, seronok kan Kak ada tim besar macam tu? Kak, doakan Mi tahu, satu hari nanti kita pula akan sampai dekat situ. Satu hari nanti Mi pula akan bawa D2D ke event BLNC beramai-ramai juga. Dan syukur, Alhamdulillah, hari ni Mi bukan lagi hadir di BLNC sebagai seorang penonton, tetapi hadir sebagai guest speaker. Dan yang paling Mi tak sangka, kalau dulu kan Mi pergi BLNC hanya berdua dengan Master Mami, tapi hari ni Mi dapat tengok hampir 200 leaders Mi berjaya hadirkan diri ke BLNC. Congratulations D2D leaders. Mi nak ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi setia dengan Mi dari awal sehingga ke hari ni. Menjadi saksi jatuh dan bangun Mi bina legasi D2D. Dan Mi nak kalian percaya, satu hari nanti kalian pun akan sampai dekat sini. So, you all semua, kalaulah hari ni you rasa you datang ke BLNC seorang-seorang, you rasa you tak ada tim lagi yang join BLNC, you kena percaya, satu hari nanti you akan bawa ramai lagi leaders yang akan hadir bersama-sama. Percaya saja and keep going on. You tak akan seorang-seorang selamanya. Hari ni, Mi nak share cerita. Mungkin hari ni, ramai orang tengok Mi dah jadi master coordinator, dah ada tim yang besar, dah capai kejayaan demi kejayaan dalam Shaikly Business. Tetapi, ramai tak tahu apa cerita sebelum Mi sampai dekat sini. Adakah Mi terus jadi master coordinator? Adakah Mi terus sampai dekat sini? Kalau korang nak tahu, untuk Mi sampai ke title master coordinator, Mi dah lalu banyak ujian, banyak cabaran. Kalau nak cerita balik satu demi satu, memang tak akan pernah habis. Mungkin hari ni orang nampak seronoknya jadi master coordinator, seronoknya jadi master Mi kan? Nampak mudah. Tapi hari ni, Mi nak cerita, perjalanan Mi sampai dekat sini sangatlah susah. Dulu, Mi masih ingat, ketika Mi tengah berada di rank coordinator, Mi tak pernah efektif langsung di coordinator selama setahun. Mi tak mampu nak efektif. Setiap bulan, paling-paling pun
Mi hanya berada di rank senior supervisor. Kadang-kadang 1 PTS, kadang-kadang 2 PTS. Tak pernah 3 PTS. Tak pernah. Seumur hidup Mi dan selama Mi dalam Shaklee ni kan, tak pernah berada di rank effective coordinator. Korang imagine. Tapi Mi tak pernah rasa Mi tak boleh naik master coordinator. Mi tak pernah rasa bila Mi jatuh tu, Mi tak boleh pergi jauh dengan Shaklee Business. Alhamdulillah, selepas setahun Mi berada di rank senior supervisor, Allah izinkan Mi untuk naik ke senior coordinator. Dan bila berada di rank senior coordinator pula, Mi pernah dalam situasi yang mana Mi pernah efektif senior coordinator 6 bulan berturut-turut. Tak pernah ada masa Mi drop. Tetapi ada satu masa Mi jatuh ke coordinator. Dan masa tu juga Mi naik bukan coordinator, tapi Mi jatuh di rank senior supervisor. Korang bayangkan masa Mi di rank senior coordinator 4 PTS tau. Kemudian Mi jatuh di rank senior supervisor 1 PTS. 3 leaders Mi tak efektif. Masa tu sales D2D drop dari 100,000 hanya 50,000. Income Mi pula macam mana? Bila sales drop, income Mi daripada 9,000 jadi 4,000 je. Tapi Mi tak pernah berhenti untuk berjuang. Kisah ini pada Disember 2019. Ketika itu, kejatuhan D2D yang memang Mi paling ingat dan Mi ingat sampai hari ini. Waktu tu, Mi mula mencari dekat mana salah Mi, dekat mana silap Mi. Mi mula cari jalan untuk bangunkan semula D2D. Pada tahun 2020, Alhamdulillah, zaman kegemilangan D2D pun bermula. Siapa nak tahu macam mana Mi bangkit? Macam mana Mi bangkit dalam bisnes Shaklee? Walaupun banyak dugaan, banyak cabaran yang Mi tempuh untuk sampai ke sini. Mi nak you all sediakan pen. Tulis segala poin Mi yang akan Mi share hari ini. First of all, Mi nak bagi tahu dekat korang semua, dalam setiap apa yang kita buat, akan ada cabaran, akan ada halangan. Kenapa kita perlu lalui semua halangan dan cabaran tu? Semestinya lah untuk membuatkan kita lebih kuat, untuk tempuh lebih banyak lagi halangan yang akan datang. Tidak mengapa untuk berasa kecewa. Be realistic. Itu perasaan yang normal je. Kalau you rasa nak nangis, you nangis je. Lepaskan sahaja perasaan yang kita sedang rasa. Jangan tahan. Hari ni Mi nak share 5 perkara yang Mi buat untuk Mi bangkit pada ketika itu. Yang pertama, masa jatuh, Mi tak stop bisnes tapi fokus. Mi mula cari, Mi gali apa yang Mi nak kena buat, Mi nak kena improve lagi. Dan Mi mula twist mindset Mi. Mindset ke semua D2D. Mi yakinkan diri Mi, percaya diri, dan Mi yakinkan D2D. Mereka hebat, mereka boleh buat. Jangan stop, tapi fikir balik. Dah lama kita berjuang, takkan kita nak siakan macam tu saja. Jangan lepaskan semua yang kita dah bina sebab kita tengah down dan penat ketika itu. So, wake up. Dan yang kedua, apa yang Mi buat waktu Mi jatuh? Mi fokus pada yang nak dibantu sahaja. Mi tak pentingkan kuantiti, tapi Mi utamakan kualiti. Siapa pun nak pergi waktu tu, Mi tak kisah. Yang penting, yang masih nak berjuang bersama Mi jaga dia. Mi bantu dia sungguh-sungguh. Waktu tu kan, Mi masih ingat, ramai yang pergi tinggalkan Mi. Ramai yang cakap, Mi minta maaf, saya kena stop bisnes. Mi minta maaf, saya tak boleh nak teruskan. Mi kata, it's okay. Take your time. Nanti, kalau you nak buat, datang je semula. Mi akan ajar balik. Dan waktu tu juga, Mi tahu, Mi tak boleh berharap dekat orang yang sama. Waktu tu kan, Mi keep buat sponsoring. Mi tak pernah tutup recruiting. Hari-hari Mi buka ruang dan peluang untuk mereka yang nak dibantu. Mi tak pernah rasa macam bila mereka pergi, aku dah hilang segala-galanya. Tapi aku kena bangkit lebih hebat. Yang ketiga, apa yang Mi buat untuk Mi bangkit? Mi ingat semula, big why Mi.
Mi ingat semula muka setiap orang dalam D2D. Mereka datang dekat Mi dengan ucapan, Mi bantu saya nak berjaya. Mi tolong saya nak ubah hidup keluarga saya. Mi, saya nak bantu keluarga saya, Mi. Tolong saya untuk jadi macam Mi. Ayat itulah yang Mi selalu ingat, yang Mi pegang untuk Mi bertahan. Big Y mereka lah yang Mi pegang, yang Mi ingat sampai ke hari ni. Kalau fikir diri Mi sendiri, memang Mi rasa dah cukup. Tapi bila fikir nak bahagikan orang lain, kita takkan rasa cukup. Mi ingat balik tanggungjawab Mi untuk D2D. Mi kena bangkit. Bangkit untuk mereka. Mereka percayakan Mi, sebab tu mereka join Mi. Betul tak? Takkan Mi nak hancurkan harapan mereka, harapan mak ayah mereka. So Mi kena buktikan pada mereka, dan Mi boleh buat, dan mereka juga boleh buat. We do this together. Dan yang keempat, apa yang Mi buat waktu Mi jatuh? Mi berdamping dengan mentor sentiasa. Jangan pernah belakangkan mentor. Always buat mentor rasa diperlukan dan dihargai. Tanpa mentor, memang kita akan sesat. Mentor ni ibarat waist kita. Kita pergi mana-mana tanpa waist, sesat tak? Sesat kan? So, please, cari mentor anda. Tak ada mentor atas direct. Cari mentor atas lagi. Cari. Yang Mi paling perasan kan, ramai yang takut nak cari mentor hari ni. Bila dia jatuh, bila dia down, dia rasa mentor dia tu tak bangga dah dengan dia. Dia rasa mentor dia tu dah tak nak dah jumpa dengan dia. Sedangkan mentor dia tak pernah tak bangga dengan kejayaan dia tau. Dia tak pernah kecilkan dia sebenarnya. So, as a mentor, Mi sangat suka tau. Bila downline cari Mi kena buat apa ya, saya down, saya rasa nak kekuatan Mi, saya rasa dah buat semua benda, apa lagi saya nak kena buat Mi. Mi sangat suka, Mi sangat happy tau. Betul tak? So Mi rasa dekat sini korang semua pun happy kan? Kalau anak didik korang datang cari korang, kita akan rasa macam, yes, aku kena selalu ada dengan mereka. Aku kena selalu pimpin tangan mereka. So, always cari mentor anda. Dan apa yang Mi buat untuk yang kelima? Mi percaya saja bisnes ni satu proses. Jangan fikir masuk bulan ni terus nak kaya. Jangan fikir buat tahun ni terus jadi master, terus kaya. Fikir Shaklee bisnes ni bukan bisnes yang short term, tapi bisnes yang long term. Kita buat untuk bulan ni, bukan untuk bulan ni sahaja. Kita buat untuk tahun ni, bukan untuk tahun ni saja. Tapi imagine 5 tahun ke depan nanti, kita dekat mana? Dulu korang, 5 tahun yang lalu, Mi mula dengan tak ada apa-apa pun. I start from zero. But now, after 5 years, Mi dah dekat sini. So, 5 years soon, you all pula akan ada dekat sini. Bahkan lebih awal lagi daripada Mi. Mi start dulu tanpa saving langsung. Mula dengan zero. Zero about everything. Zero knowledge. Malu. Tak pandai langsung nak berniaga. Sangat tak pandai. Nak berjumpa dengan orang. Nak bagi speech. Itu bukan saya. Mi seorang yang sangat pemalu. Kalau nak berjalan kan, Mi rasa macam nak kena tunduk je. Mi rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku macam ni? Tapi itulah Mi dulu. Mi masih ingat masa Mi buat live kan. Orang tengok 5 orang je. 5 orang. Alah malunya. Tapi kita nak berjaya kan. So itulah. Mi cabar diri Mi. Mi push diri Mi. Mi keluar daripada comfort zone. So you all kena ingat. Business ni kan satu journey yang mana kita tak boleh berhenti dalam journey ni kalau kita nakkan result. Korang tahu tak dulu masa Mi mula-mula start 5 years ago, Mi start dengan tak ada saving langsung dalam bank. Mi start daripada tak ada apa-apa. Tak ada team juga. Sama macam korang hari ni. I have nobody. Tak ada siapa dengan Mi. Mi betul-betul start from zero. Dan bisnes Shaklee adalah bisnes yang pertama. Mi tak pernah buat bisnes. So korang faham lah kan, bila bisnes pertama ni, kita rasa macam, ya Allah banyaknya aku kena belajar. Banyaknya aku tak tahu.
but I push myself. Alhamdulillah, bila waktu Mi jatuh tu dan Mi amalkan ke semua tips yang Mi bagi dekat you all hari ni, korang imagine Disember 2019, Mi jatuh senior supervisor kan. Tapi pada bulan Januari, apa yang berlaku? Mi berjaya efektif semula di rank senior coordinator. Kemudian, yang paling ajaib kan, pada bulan Februari, Mi rank up ke key coordinator. Yang mana dah 3 tahun Mi menanti untuk rank tersebut. Tapi tak rank up. Tapi bila Mi bangkit, Mi berjaya rank up. Kemudian, pada bulan Mac, Mi berjaya maintain di rank key coordinator. Tetapi, dengan PTS yang lagi tinggi. Dan yang Mi paling ingat, pada bulan 4, which is April 2020, Mi berjaya rank up lagi ke senior key coordinator dengan 17 PTS. Mi tak pernah ada PTS sebanyak tu. Masa tu Mi kan dah naik master, rupanya tak boleh nak jump rank. So, pada bulan 5, Mi fight lagi. Alhamdulillah, pada Mei 2020, Mi berjaya naik master coordinator. Nak tahu tak korang dengan berapa PTS? 21 PTS, subhanallah. Dan yang paling Mi nak cerita dekat korang, sepanjang Mi dalam Shaklee kan, Mi tak pernah effective leader awal, which is nak effective supervisor, Mi kena tunggu 30 hari. Mi nak effective senior supervisor, kena tunggu 31 hari. Memang hujung bulan. Tapi bila Mi berjaya, bila Mi dah naik master coordinator, Mi berjaya maintain effective master sampai ke hari ni dan tak pernah lambat. Mi pernah effective master seawal 4 hari. Seawal 4 hari, Mi berjaya efektif at appointed rank master coordinator. Korang imagine, so nak tak kuat korang? Nak tak kuat? Kalau dulu Mi nak fight untuk rank yang biasa-biasa, Mi ambil masa yang sangat lambat untuk efektif. Tapi bila mana Mi dah di rank master coordinator, Allah bagi Mi awal sangat. Macam tak masuk akal. Tapi, tak ada yang mustahil bila kita percaya. So, hari ni Mi nak bagi tahu dekat korang, it's okay kalau korang jatuh. Sebenarnya kan, bagi Mi lah, bisnes ni jatuh dan bangun tu biasa. Jatuh itulah yang membuatkan Mi rasa Mi ada dekat sini hari ni. Mi belajar dari kesilapan. Dan yang Mi paling suka kan, kegagalan itulah yang membuatkan Mi terus kuat untuk berjuang sampai ke hari ni. Dulu kan, Mi rasa ujian yang Mi dapat dulu tu dah terlalu besar. Besar sangat sampai Mi rasa macam nak nangis, nak tutup phone, sampai rasa diri ni useless. Sebab Mi tak tahu macam mana nak handle. Sebab kita masih baru. Tapi hari ni, bila mana Mi diuji dengan ujian yang sama, Mi rasa ujian tu sangat kecil. Boleh senyum saja. So, nampak tak you all? Kegagalan itu mengajar kita untuk lebih kuat. So, it's okay. Kalau hari ni you rasa you betul-betul at the lowest point. Kalau hari ni you rasa you diuji, you tak tahu nak bangkit, you tak tahu macam mana nak bangun. Tapi Mi merayu, jangan berhenti. Jangan berhenti. Ambil tanggungjawab itu sepenuhnya. Sebab kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Apabila kita melihat setiap kejayaan kita adalah hasil usaha dan penat lelah kita, kita juga mesti melihat setiap kegagalan adalah hasil kesilapan dan kelalaian kita. Ini yang paling penting. Sebab apa? Sebab kalau kita asyik menyalahkan orang saja, kita tak akan belajar apa-apa daripada situasi itu. So, jatuh itulah membuatkan kita belajar sesuatu. Membuatkan kita rasa macam, okay, I need to do something. Okay, I need improve. So, nampak tak? Kalau you tengah jatuh, bangkit balik. Bangkit, bangun. Jadikan kejayaan orang lain hari ni yang kita nampak sebagai pembakar semangat. Pemangkin semangat untuk kita buat lebih lagi. Always berdamping dengan you punya mentor. Minta jalan dan restu. Minta restu dengan ibu, dengan ayah, dengan suami. Dan yang paling utama, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Minta sungguh-sungguh dengan Allah.
Kalau kita nak bangun, kita nak bangkit, kita nak kena kuat, hanya Allah yang boleh tolong kita. Kita nak jalan, minta dekat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha memakbulkan. Letakkanlah kebergantungan kita 100% dekat Allah. InsyaAllah kita akan yakin, kita akan tenang, kita akan bahagia untuk teruskan perjuangan kita. So, me wish all the best untuk semua. Push yourself because no one else is going to do it for you. Thank you so much. Min tunggu korang di pentas Master Coordinator. Assalamualaikum. Terima kasih Master Mi. Ya Allah, saya rasa semua yang